Betul lah, macam yang saya katakan tadi, corporate video ni mungkin dengar alah corporate video kita shoot barang produk kau, shoot sikit bangunan, kan track sikit dah settle. Sebenarnya dia lebih daripada sekadar kita pergi shoot. Ya guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam program Condenser. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai apa itu video korporat, apakah kepentingan video korporat. Jadi kita ada pakar kita yang sememangnya kita orang dah lama dah studio ni kita banyak buat untuk video korporat. Jadi hari ni kita nak breakdown macam mana untuk menghasilkan satu corporate video yang terbaik lah. Jadi sebelum soalan pertama saya nak tanya, apa itu video korporat? Okey, sebelum saya nak bercakap tentang corporate video lah so, hari ni kita nak bincang teori sikit sebab saya rasa ni penting untuk kita punya producer tahu, pembikin video tahu, dan juga untuk kita punya klien tu tahu. Sebab kita ada banyak klien dan sekarang ni dengan kan zaman kegawatan lah. Betul, bukan kata gawat lah, taklah gawat kan. Dia marah menteri kat saya pula kata gawat kan. Tapi dalam keadaan kita mempunyai satu perbelanjaan yang konservatif. Okey, disebabkan macam-macam faktor lah. Kita punya purchasing power kita punya penduduk pun berkurangan sebab harga barang naik apa semua. Of course kerajaan sedang melihat kepada isu ni. Tapi apa yang nyata lah adalah bila kita berbelanja secara konservatif, syarikat berbelanja secara konservatif, benda yang paling first dekat adalah advertising. Betul. Itu dan pembelanjaan di atas marketing ni lah. Sebab itulah yang lazimnya berlaku. Okey. Tetapi walaupun itu terpaksa dibuat sebab kebanyakan syarikat ni dia tak ada dia punya own in-house content production apa semua. Jadi dia tak ada masalah kalau dia kurangkan bajet dan menggunakan apa yang dia buat sebelum ni. Tapi kalau saya tanya kebanyakan peniaga lah kan, walaupun dia terpaksa cut, bagi dia orang content dan marketing masih lagi penting. Jadi perkara pertama kita nak bercerita tentang pembikinan corporate video ni adalah bila kita nak buat corporate video dan apakah kos-kos yang terlibat dalam membuat corporate video. Corporate video ni pertama sekali, kalau saya nak memberi contoh lah, kita masalah dekat kita punya episod hari ni, saya nak tunjuk sebenarnya apa corporate yang video yang kita buat, tapi sebagai pembikin video corporate yang profesional, kita tak berapa sedap hatilah nak menunjukkan sebab kita ada NDA ataupun kita ada self-regulated NDA di mana tak sedap lah kita bercakap kat orang apa yang kita buat kan. Siapa nak boleh call kita kan, kita boleh tunjuk, tapi kita tak tunjukkan di halayak ramai lah. Tak berapa beretika lah bagi saya. Unless kita dapat permission daripada kita punya klien yang tak terus terang tak sempat nak dapat. Okey, balik pada tu end of the day, corporate video ini adalah satu profile. Okey, kalau macam kita pergi ke mana-mana exhibition ke, kita pergi ke, selalunya kita akan berjumpa dengan satu company. Dia akan bagi satu profile dia. Siapa dia, apa dia buat, dalam syarikatnya dia apa, selalu dalam bentuk printed. Corporate video adalah satu bentuk visual maklumat yang sama tetapi dalam bentuk video. Okey. Tapi yang paling penting yang saya nak cakap kat sini adalah balik kepada isu pembelanjaan ni. Kalau anda nak buat video korporat, ini bukan hanya satu video semata-mata. Ini adalah satu representasi lah senang cerita. Jenama anda. Okey. Bila kita bercakap pasal jenama branding lah dalam bahasa Inggeris ni. Branding ni bila saya bercakap dengan ramai orang, kebanyakan tak berapa faham skop branding ni apa. Okey. Sebagai contoh, bila kita kata branding, tengok air Coca-Cola contohnya. Bila kita tengok logo Coca-Cola, sebenarnya dia bukan bercakap tentang rekaan atau reka bentuk logo tu sahaja. Okey. Itu yang banyak orang ingat. Kata-kata brandingnya design logo. Betul. Logo tu adalah satu sebahagian daripadanya. Tapi bila kita tengok bagaimana Coca-Cola dijenamakan,
how Coca-Cola is branded. Dia bukan hanya satu air. Dia adalah satu lifestyle. Okay? Dan specifically kalau kita tengok bagaimana orang branding di Coca-Cola, dia melihat kepada Coca-Cola ni, bila anda minum Coca-Cola, ia adalah merupakan satu reward ataupun satu kira reward at the end of the day lah, kan. Itu sebenarnya apa yang Coca-Cola Garis Band. Tengok apa advertising, video ke, konten ke, poster dia buat, semua berjurus ke arah tu. Betul. Sama juga bila kita buat content.my ni kan. Content.my ni apa dia punya brand promise. Jadi sebelum kita bercakap tentang corporate video ke apa semua, kita kena faham tentang penjenamaan dulu. Jadi kalau kita buat corporate video ni cekai-cekai, okey, dia melambangkan anda punya jenama juga adalah cekai lah. Kalau anda nak jual murah, di mana nak go for mass market, mungkin jenama macam tu tak kisah sangat. Sebab tu kita bezakan antara video corporate dan juga konten secara am. Apa yang kebanyakan orang buat di social media, contoh jenama kan, dia buat video TikTok lah, dia buat video hari-hari kan. Ini adalah konten dia. Dia lebih kepada specifically nak explain tentang satu aspek produk dia, jadi dia buat banyak video. Tapi video corporate dia kena usually cantik dan kos tinggi. So nak jawab soalan tu walaupun panjang, sorry guys. Tak apa. Bagi saya corporate video bukan hanya satu profil syarikat anda. Ia adalah dia represent your brand. Jadi bila anda decide nak buat video corporate, pastikan anda buat satu story yang melambangkan anda punya brand. Apakah brand promise? Brand promise ni kalau bahasa Melayu saya pun tak pasti. Apakah yang dijanjikan oleh produk itu sendiri, produk anda. Dan dia bukannya tak semestinya produk anda secara langsung. Kan, kalau macam Apple tak semestinya brand itu melambangkan handphone, iPhone ataupun iPad, tetapi melambangkan satu lifestyle digital. Betul. Jadi itu adalah pertama sekali apa itu corporate video, satu lambang kepada janji yang diberikan oleh jenama anda. Jadi pilihan cerita, pilihan muzik, pilihan shot, apa yang nak ditunjukkan dalam video corporate anda perlu dititik beratkan untuk menyokong janji daripada jenama anda. Itu adalah jawapan saya lah. Kalau betul. Saya buat video corporate, pertama sekali saya tak cerita pasal skrip apa you nak. Saya sebenarnya kalau cerita pasal video corporate ni dah jadi macam strategik tau. Betul. Saya tak berapa shock bila tak berapa sedap hati. Untuk bila jumpa dengan klien, ditanya saya nak buat corporate video, saya tanya apa you nak. Saya sebagai pemikir filem corporate anda, sepatutnya saya yang ada kepakaran dan ilmu untuk bertanya soalan supaya saya boleh keluarkan satu skrip yang menepati apa yang dia nak anda. Our job as video creator is to tell story for our client. Jadi kalau anda nak buat satu story untuk anda punya klien, pertama sekali jangan tanya dia apa yang kamu nak. Kan? Pertama sekali saya tanya, siapa kamu? Betul. Apa yang kamu nak deliver? Apakah your brand message? Daripada situ baru kita buat skrip. Sebab kalau ada berapa yang saya faham tu, penting juga orang yang nak request kita, dia sendiri pun kena faham dia tu siapa. Betul. Sebab itu, kalau dia pun tak faham, sukar untuk kita yang sebagai pemikir ni nak jelah kau pun tak faham kau macam mana kau expect aku. Jadi saya punya tip memang benda ni bukan mudah. Okey, kebanyakan syarikat bukan orang marketing. Dia bukan orang sale. Dia memang tak ada capability tu, jadi kita pun tak boleh salahkan dia orang sebab bukan kepakaran dia orang. Okey. Dan memanglah saya pun bila kita bercakap, kita pun sebagai satu syarikat nak pergi jumpa, kita tak boleh marah dia sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia pandai, dia tak cari kita. Betul? Kan? Jadi kita ialah kena tahu. Dunia sekarang ni dengan dunia AI video dah boleh buat apa tool. Kita pun dah buat berapa banyak episod dah dalam kondenser ni mengenai macam mana senang ni nak buat filem zaman sekarang ni. Jadi kalau kita sebagai filmmaker tak elevate kita punya level untuk faham pasal branding, macam mana kita punya klien nak improve branding dia? Kan, lala dia kata baik aku buat phone buat pakai iPhone je, habis kita punya itu dia berbalik kepada apa yang saya katakan tadi lah, yang perbezaan antara orang yang buat corporate video yang ada skrip, yang ada shooting apa semua dengan orang yang buat konten sekadar bagi tahu produk itu apa. Jadi perbezaan ni kita boleh nampak. Itu produk video boleh buat juga kan. Tapi yang tu bagi saya sepatutnya kalau ada 10 buat cepat-cepat. Explain cepat-cepat. Yang corporate video ni, and satu benda penting lah saya akan tanya, kamu nak tayangkan corporate video ni pada siapa?
Ya. Kebanyakan orang tak kisah pun nak tengok video corporate kat social media ni. Ada tu bagus. Kan, senang orang nak faham kan, orang nak cari kerja dengan you, dia boleh tengok video corporate, dia fahamkan dia punya brand. You punya klien pun dia faham apa message di sebalik produk dan kenapa nak buat macam tu. Tapi kadang-kadang saya bercakap dengan saya punya klien, saya cakap kalau anda nak buat corporate video, jangan worry pasal berapa ribu orang tengok. Okay, tak semua orang akan appreciate corporate video tu. Tapi di manakah anda membelanjakan kos yang tinggi untuk buat video corporate ni? Bila anda pergi ke event contohnya. Okay, ada sekarang ni banyak macam-macam event, especially event yang business related, dia bukan event carnival lah, kan? Dia lebih kepada event business yang ada exhibition apa semua tu kan. Dekat situlah yang orang nak faham anda punya ni, dan orang yang datang tu memang mencari syarikat-syarikat seperti anda. Jadi corporate video itulah yang membezakan anda dan orang lain, sebab jenama anda strong dalam corporate video yang 2-3 minit orang faham, oh inilah syarikat ni yang strong macam ni. Ataupun anda ada visitor datang ke syarikat, sebelum anda bawa dia pusing, kilang anda ke syarikat anda ke, berjumpa dengan staf anda ke, tunjuk corporate video tu kat dia orang. So bayangkan ni orang yang datang dan nak belanja duit. Dia dah datang nak jumpa anda dah ada attention dia. Tunjuk dia corporate video tu. Dalam masa tu dia boleh tangkap benda yang satu hari anda mungkin tak boleh nak explain pada dia. Itu adalah bagi saya function utama. Jangan ada corporate video semata-mata nak ada. Adakan corporate video ni kalau dari segi untuk memasarkan atau menjual produk anda, corporate video tu memainkan peranan yang betul. Sebab 2-3 minit bercerita tentang syarikat anda, 90% of people sebenarnya tak nak tahu pun. Dia nak tahu produk anda tu okey, murah ke mahal, berpatutan tak harga, capai tak dia punya objektif. Tahu? Coca-Cola kalau nak tengok tak pernah pun tunjuk video corporate dia kat kita. Betul, tak pernah. Saya belum pernah lagi tengok video corporate, betul. Iklan ada. Tapi kalau let's say lah dia nak cari investor, dia mungkin ada satu video corporate lah. Itu sebenarnya function video corporate. Faham. Jadi yang boleh saya katakan kira video corporate ni dia satu video yang berskala besar, yang menceritakan tentang berskala besar bermaksud value production dia anda boleh expect lebih tinggi. Sebab dia nak menceritakan apa yang anda buat. Okey? Faham. Mahal dia bukan pada production. Okey, contoh macam saya buat skrip. Saya buat ni. Saya akan pergi kilang anda kalau saya nak cerita pasal kilang. Saya tengok mesin apa. Saya ni nasib baik saya ni engineer. So cepat sikit saya tangkap. Okey, saya tengok mesin ni saya rasa penting pada story anda. Sebab mesin ni orang lain tak ada. Dan dia ada satu function yang membezakan antara anda dan syarikat lain. Kalau saya tengok mesin, kalau mesin ni tak saya tunjuk buang masa je. Betul. Jadi kita cut kat situ. Jadi kita bukan hanya buat skrip untuk nak memastikan yang cerita tu cantik, cerita tu betul. Tapi kita juga make sure your cost is optimized. Yang tu yang mahal sebenarnya. Sebab masa untuk saya buat research, saya tengok anda punya video, anda punya kilang, saya study, saya kena tengok anda punya industri ni macam mana, siapakah klien anda. Benda tu semua makan masa 2-3, kadang-kadang bagi saya lah 2-3 hari. 2-3 hari kadang-kadang seminggu. Hanya sebelum baru saya boleh start tulis skrip. Itu baru research yang kita buat tu. Production 1 hari 2 hari je. Betul. Walaupun kru tu mahal on that day, tapi 1 hari kru kan tetap lagi murah daripada seminggu masa yang saya bekerja seorang. Betul. So kalau kita macam kita dah bercakap pasal soal research ni, so saya nak tanya, siapa yang kita kena jumpa untuk kita dapatkan maklumat yang penuh tentang sesebuah company? Zaman sekarang ni taklah susah dulu. Kan? Sekarang ni sebab ada internet apa semua, so lebih mudah lah kita cari. Dah ada yang ChatGPT pun semua, lagilah senang. ChatGPT. Bagus ChatGPT tu, tapi jangan biar dia take over anda. Faham. Kita kena kontrol juga sebenarnya. Dia memudahkan kerja anda. Betul. Untuk bagikan anda lebih efisien, tapi jangan gunakan ChatGPT tu untuk take over kerja anda, sebab bila klien dah tahu lepas ni dia tak hire anda dah, dia pakai ChatGPT tu buat skrip. Habis. Tahu. So lebih mudah lah kan. Lebih mudah sekarang betul. Sekarang ni internet research dah 70% 80%. Tapi kok mana pun research mesti include, macam kalau lah Akash nak buat satu corporate video, ada Akash ada company. Betul. Saya akan interview Akash sekali. Sebenarnya you sebagai business owner, apa you punya vision and mission? Apakah bayangan anda untuk syarikat ni?
Faham. Business owner, CEO, dia lah yang pegang vision. Sama macam director dalam filem. Ya. Dia pegang vision of the film. Editor ikut cakap dia. So kalau I interview editor kata, you tanya bos lah. Kan? So benda tu kena ada. So saya tak suka nak duduk dengan staff yang procurement jumpa saya ni. Kata boleh tak ada satu masa interview dengan sembang dengan your boss. I nak fahamkan apa dia nak. My job is to not to make your story better. My job is to tell your story better. Ada beza dia tau. Ada beza dia. Saya tak datang sebagai seorang orang kalau kita buat filem, yes, vision is kita punya. Kita mungkin jual filem tu kat klien. Tapi kalau kita buat cerita pasal klien, remember, end of the day, video ni adalah produk klien tu. Selamanya. Selama dia tak order satu lagi lah. Kan? Dan kita kena faham dia tu. Itu pun research lah. So 70% untuk fahamkan overall lah. Saya nak fahamkan, contohlah let's say dia buat kilang biskut. Saya kena study lah kilang biskut pakai mesin apa. So first kena tengok kat internet. Tapi yang untuk check betul-betul kat kilang dia, saya kena pergi research kat tempat dia. Betul, kena pergi tempat dia. Dan tengok. Maksud terdekat, kalau kita internet tu sekadar dia surface sahajalah. Internet research tu memberikan saya satu gambaran lah apa yang bagus, yang tak bagus cerita. Satu lagi contoh kalau saya buat corporate video, sebab saya ni fokus banyak pada teknologi. When saya teknologi ni, saya banyak bercakap tentang banyak klien yang ambil saya adalah klien yang dia buat kilang. Kilang ataupun dia ada proses yang memerlukan teknologi. Betul. Contoh macam kilang biskut. Walaupun dia buat biskut, teknologi untuk buat biskut tu canggih tau. Kan? So saya pergi, saya tengok, okey. Kadang-kadang dia mungkin dia punya staff tak ikut standard contohnya. Kan? Jadi ada dia punya standard tapi tak diikut. Jadi kadang-kadang dia bawa, kita pun kena advise dia sebelum kita shoot, tolong pastikan dia pakai PPE, pastikan betul-betul selamat ke tak. Betul. Ada juga satu saya punya klien pernah komplain lah. Dia tak komplain kat saya. Dia bercerita lah tentang pengalaman dia. Dia kata ada a few company yang buat untuk dia. Tahu. Cantik video tu, tapi langsung tak mengikut standard industri. Maksud saya, contohnya kalau you nak bawa forklift. Okey, dalam kilang ada forklift. Kan? So dia buatlah satu shot yang design. Dia kata, okay, driver you bawa macam ni. So dia akan shoot. Memang cantik visual tu. Tapi dia kata, saya reject shot tu. Sebab apa? Kalau klien dia tengok kilang saya buat forklift macam ni, kilang saya akan dicap sebagai satu kilang yang tak mengikut standard keselamatan antarabangsa. Maksudnya kita sebagai pembikin pun kena pandang kena tahu benda tu. Kena tahu. That's why corporate video. Saya cakap terus terang, saya filem saya memang tak pandai. Sebab dia different animal lah senang cerita. Betul, ya. Tapi corporate memang kita kena jaga benda tu. More than 50-60% effort adalah kepada research and directing. Director kena tahu apa yang dia buat, apa dia shoot tu adakah mengikut piawaian yang maksud kata ialah apa yang keselamatan, pemakaian dia, segala apa semua tu kena ikut lah. Kan? Jadi itulah macam yang saya katakan tadi, corporate video ni mungkin dengar alah corporate video kita shoot barang produk kau, shoot sikit bangunan, kan track sikit dah settle. Sebenarnya dia lebih daripada sekadar kita pergi shoot. Sebab benda tu semuanya bermula daripada research. Betul. Research yang betul akan menghasilkan video yang berkualiti. Dan mata kena tajam. Apa depan kamera kita kena lebih perhatikan. Bukan cantik saja. Dia bukan nak shot cantik. Shot tu adakah bertepatan dengan industri dia ke tak? Kan? Faham. Okay. Remember siapa yang tengok corporate video you tak tahu. Betul, kita tak tahu. Tak tahu. Kan? Kadang-kadang you boleh mungkin terlepas banyak klien yang nampak macam-macam benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam video tu. Yang tak selamat, yang tak mengikut standard sekarang ni dengan dunia SDG, Sustainable Development Goals. Kan? You cannot just simply say anything politically incorrect. Especially kat Malaysia terutama saya cakap isu political correctness benda-benda yang kita cakap yang diterima dalam society kita, dalam kita punya society, faham, kadang-kadang tak diterima oleh masyarakat luar. Kan? Contohnya lah saya pun kena berhati-hati bila saya sebut benda ni sebab saya tahu benda ni. Isu-isu berkenaan dengan jenayah domestik contohnya. Okey, kalau anda membuat video corporate tentang jenayah domestik, okey, ada certain perkataan yang anda tak boleh sebut. Bila anda sebut perkataan tu, walaupun di sini kita boleh sebut. Bila kita sembang kat kedai kopi, kita boleh cakap dan kita semua terima benda tu. Tak, kita tak take offense lah, maksudnya kita tak
rasa macam benda tu ofensif, kita faham the seriousness, tapi bila kita mengikut etika media dan konten, tak boleh disebut. Saya pun tak nak sebut kat sini. Ya. Lebih baik jangan sebutlah. Contohlah kan. So kadang-kadang kita kena ni, ataupun kadang-kadang bila kita gunakan humor dalam kita punya video contohnya. Humor tu mungkin diterima oleh masyarakat kita. Tapi kalau kita nak buat corporate video yang target kita adalah antarabangsa, kena jaga benda ni. Dan ingat, ramai yang tengok video anda, dia tak tahu, kita tak tahu ke mana video tu akan pergi. Tengok. Betul. Okay. This is not a company yang saya nak bekerja dengan, sebab dia punya prinsip tak betul. Sebab benda-benda ni kita bukan saja tak tahu siapa yang tengok video kita. Kita pun tak tahu ke mana video kita tu dah pergi. Sebab once bila benda tu dah masuk ke internet, dia akan pergi ke merata tempat. So kita tak tahu. So penting untuk kita berhati-hati. Ini satu contoh saya boleh bagi ya. Ini bukan pengalaman saya dah bentuk video. Tapi ini pengalaman saya bila saya pernah buat some graphic poster. Saya punya alhamdulillah lah, saya ni ada ramai pakar-pakar yang saya kenal yang banyak bagi nasihat pada saya. Saya banyak berguru dengan dia orang. Okey, saya pernah buat satu macam ni, contoh saya buat satu grafik. Ni buku pasal video kan. Okey. Gambar ni okey. Tapi ada sekali tu saya nak buat, contohlah kita nak buat satu grafik tentang kamera. Jadi kita tak nak berfokuskan sangat pasal kamera ni. Tak nak fokus sangat ke orang ni. Saya nak fokus banyak kepada kamera ni. Jadi saya crop saya punya gambar, saya buat macam ni. Okey. Kita okey kan? Okey. Tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau ada setengah-setengah klien, kalau dia daripada kaum Cina, kalau kita potong kepala dalam gambar, benda tu dia melambangkan sesuatu yang negatif lah. So kita kena peka benda-benda ni. That's why intention kita adalah untuk zoom in pada produk. Kita tak kisah sangat pasal subjek, betul tak? Sebab banyak grafik kita ambil, ada orang kadang-kadang klien kata tak naklah muka Mak Saleh ke apa kan, dia nak muka lokal. So kita pun tak ada choice lain. Kita crop gambar tu, potong kepala. Nampak badan je. Tak berapa manis lah kalau kita buat. Kalau klien kita Chinese. Kita kena jaga benda ni. So banyak benda je tuan-tuan yang kita kena jaga. Jadi that's why bila buat corporate video especially, bila dia berlambangkan sesuatu jenama, kita kena fahamkan bahawa benda-benda ni semua perlu dititik beratkan. That is actually that's why saya corporate video most of the time saya spend dekat upstream. Make sure saya punya strip okey. Lepas tu kalau dah okey tu, saya sendiri kena supervise. Kalau saya tak direct, saya akan supervise. Faham. Shot ni betul tak betul, ikut tak standard. Sebab kepakaran ni ada pada saya. Jadi senang cerita, kalau anda nak buat corporate video yang paling penting kan adalah dekat upstream lah. Kalau dia cantik, besarkan bajet, kita boleh buat secantik yang mungkin. Tapi secantik yang mungkin kalau tak mengikut beberapa asas lah, kan, prinsip-prinsip, kita mungkin akan ada masalah. Jadi macam untuk hari ni pun kita tak akan kupas banyak dari segi production. Kita akan lebih kepada apa itu corporate video, macam mana kita nak set up untuk nak buat corporate video, dan dia lebih kepada research. Bagaimana kalau apa yang kita dengar tadi, research, script writing, kita kena tahu apa yang kita buat, apa pantang larang dia. Bab production memang kita tak akan kupas, sebab bila dah cerita pasal production ni, dia kita kembali kepada lagi dalam episod seterusnya. Betul. Jadi inilah yang saya nak tanya. Tadi kita dah tahu pasal macam mana nak buat corporate video, apa yang elemen-elemen yang diperlukan, research. Dan satu yang saya nak tanya, dari segi interview skills, bila kita dah jumpa dengan someone tu, bila kita nak tanya dia soalan, apa yang kita nak korek daripada dia sebenarnya? Yang ni saya akan kupas dengan lebih sikit dalam episod seterusnya. Tapi saya akan sentuh yang berkenaan dengan script writing lah, pasal episod ni lebih kepada script writing. Interview ni firstly bagi saya dua benda lah. Kebanyakan orang dia buat soalan je. Tapi kita also kena profile juga kita punya klien. Maksud saya adalah dia macam ni lah. Kita boleh tulis sesuatu ayat yang betul dan munasabah. Okey, tapi kita juga tahu yang
kalau kita nak menyampaikan satu message, siapa yang bercakap dan bagaimana dia bercakap adalah penting. Ini teori kalau kita dekat public speaking and comms dulu dia panggil Aristotle rhetoric. Okey, sesuatu tu akan diterima sebagai munasabah bila menepati 3 benda. Satu adalah logical dan kat sini yang sebenarnya paling mudah sebenarnya. Walaupun kita nak bercakap secara logik ni adalah mungkin anda setengah rasa sukar, aspek tu sebenarnya adalah yang paling mudah. Sebab ada lagi 2. Satu dipanggil logik, satu lagi adalah emosi, di mana sebagai orang yang bercakap tu dia perlu menyampaikan secara dengan emosi yang betul kepada emosi yang betul. Contohnya macam saya nak cakap dengan Akash. Akash ni let's say Akash ni orang Kedah tu kan. Orang Kedah dia ada dia punya dia punya cara, dia punya adat dia lah. Adat dia kan. So kalau saya bercakap melanggar adat orang Kedah, walaupun saya cakap benda yang logical, mungkin tak diterima munasabah oleh Akash. Faham. Kan? Nombor 3 adalah credibility. Kan? Seorang yang dihormati akan mempunyai credibility yang lebih tinggi. Siapa yang pernah cakap satu benda yang salah, yang tak masuk akal, kan? Ataupun yang telah menjadi satu mangsa social media, walaupun dia cakap benda yang betul, kan? Tetap boleh dikatakan sebagai salah. Jadi 3 benda ni kena cakap. Okay? So itu asas pertama bila kita bercakap dalam interview. Faham. Jadi kita boleh tulis ataupun minta dia sediakan sesuatu yang betul. Tapi saya usually akan profile siapa yang akan interview. Saya akan tengok firstly gaya dia macam mana. Okay. Saya bagi satu contoh. Dulu saya ada satu projek. Okay. Projek ni melibatkan dia macam pemenang anugerah. Okay. So pemenang anugerah ni ada lebih kurang 5 ke 10 syarikat. Saya buat untuk satu kementerian lah projek ni. Dan semua sebab first time depan kamera kan. Dia basically interview, kita akan interview dia, lepas tu dia akan bercakap depan kamera. Tentang dia punya achievement lah. Kenapa dia menang award tu semualah. Kan? Tapi sebab dia ni semua tak ada experience kan. So tak apa, saya faham. So semua dia punya ni minta boleh tak bagi dia punya soalan. Faham. So saya pun provide soalan. Saya kata saya akan interview, you nak jawab berdasarkan soalan, jawab lah. Ada je yang jawab pakai skrip. Betul ya. Dia minta letak PowerPoint depan dia follow, saya pun okey tak apa. Bagi dia buat dulu. Tapi saya akan tengok, saya akan profile dia masa saya tengah interview dia. Saya tanya soalan, tengok cara dia jawab. Setengah orang bila dia bercakap menggunakan PowerPoint nampak macam kaku betul, macam robot. Ya sebab dia membaca. Kalau kita tengok benda apa saya cakap tadi kan. Logik tu betul. Konten dia tu betul. Tapi cara dia penyampaian tu tak beremosi. Kita sebagai ni kau macam bila macam kau cakap dengan robot, kau cakap dengan robot, kau rasa macam tak sincere lah kan. Tak ikhlas. Dia two way communication tu macam tak menjadi. Kita nak cakap dia kena ada keikhlasan di hati. Betul. Jadi apa kita nampak, walaupun dia ikhlas tapi sebab dia follow skrip macam tu tak ikhlas. Sebab dia macam dia bercakap dengan skrip, dia bukan bercakap dengan kita. So trick apa saya buat, saya thank you very much untuk bagi soalan. Tak boleh tak ada soalan tambahan saya nak tanya. Tapi berdasarkan jawapan tu lah saya tahu soalan tu, saya tanya dia soalan tu. Dan sebab dia jawab secara natural, walaupun tak se-perfect bila dia baca ikut, tapi dia sebab natural, lagi cantik. Dan yang tu lah saya ambil masuk dalam video. Sebab kita boleh nampak bila seseorang tu kita macam dalam proses interview, kita boleh nampak benda tu natural ataupun dia tengah baca skrip. Tak semua boleh bercakap macam Akash depan kamera. Mula dulu ketawa juga. 8 daripada 10 tak biasa dan memang susah sebab kamera ni bercakap dengan benda tak hidup. Betul. So kita kena. That's why macam saya akan kata kalau saya pernah jumpa video kat YouTube kan, saya akan profile dia, tengok dia ni cakap laju, so saya dah tahu dah banyak mana saya dapat. Dia ni cakap adakah dia straight to the point ataupun dia suka pusing. Itu pun saya dah tahu dah impact pada video saya bila saya interview dia. So kita sebagai interviewer yang saya akan explain dalam next episode kan, bagaimana nak dapatkan the best from interview. Tapi kalau kita as a scripting sebagai persediaan lah, kita bercakap tentang persediaan dalam episod ni kan, pastikan dah bersedia, dah tahu siapa yang nak bercakap. Kalau ada interview, sebab tu saya cakap tadi, kadang-kadang bila kita interview CEO,
Kan? Bila sampai production, kita akan say interview CEO, betul tak? Kita dah tahu dah dia ni macam mana. Rasa-rasa dia ni depan kamera okey tak? Faham. Itu akan buat decision saya. Saya cakap okey. Kalau dia jenis boleh bercakap depan kamera, kita ada option. Nanti bila production, pandang kamera. Tapi kalau dia tak berapa biasa depan kamera, saya akan duduk, you cakap dengan I, kita ambil pandangan off cam. Off cam. Ya. Betul. Sebab saya akan cakap dia, don't worry about kamera ni tak wujud. Betul. You cakap dengan saya. Itu jadi itu antara yang kita akan kupas lebih lagi dalam next episode. So make sure korang tengok next. Dah dekat setengah jam ni kan. Ini baru sikit. Sebab hari ni baru persediaan dia tak masuk production pun. Persediaan. Jadi kita minta maaf sikit lah kalau episod kali ni kurang aksi macam minggu lepas. Betul. Tak ada konang-konang lutut, bengkok lutut tak ada. Aksi selepas ni. Next episode korang akan tengok. Jadi itu sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan kepada anda semua bagaimana nak persediaan untuk menghasilkan sebuah corporate video. Jadi untuk next episode kita akan fokus lebih kepada cara-cara nak interview dan kita akan buat demo macam mana kita nak set up scene interview itu. Position kamera, position orang yang nak bertanya soalan, position orang yang kita nak interview, semuanya dalam episod kedua. Jadi untuk hari ini saya rasa itu sahaja perkongsian kita. Jangan lupa untuk singgah ke laman web www.content.my untuk melihat semua konten-konten selain daripada Kondenser. Kita dah banyak lagi konten-konten yang lain. Dan jangan lupa singgah ke YouTube, Facebook, TikTok. Jangan lupa share, like dan subscribe. Kalau ada apa-apa komen, penambahbaikan ataupun cadangan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di Facebook, YouTube ataupun di TikTok lah. Jadi itu sahaja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam program Kondenser. Bye-bye. Assalamualaikum.